dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Lavatra akan membentangkan tajuk peningkatan kadar pengangguran di Malaysia akibat COVID-19. Berikut adalah nama dan nombor metrik ahli kumpulan Lavatra. Seterusnya adalah bahagian pengenalan. Mengikut perkembangan terkini, pandemik COVID-19 yang sedang hebat melanda negara secara tidak langsung mengundang ketidakstabilan dan turut mengakibatkan industri pekerjaan di negara ini terjejas. Di dalam kajian ini, beberapa perkara penting yang dikaji serta beberapa langkah yang diambil oleh kerajaan bagi membendung isu pengangguran yang semakin meningkat akibat pandemik ini. Konsep kadar pengangguran. Pengangguran bermaksud apabila seseorang individu yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Kadar pengangguran pula bermaksud nisbah antara jumlah pengangguran dan jumlah tenaga buruh pada satu masa tertentu. Individu yang melakukan apa saja pekerjaan di mana individu tersebut mendapat bayaran atau keuntungan dikira sebagai mempunyai pekerjaan. Kadar pekerja yang menganggur juga menunjukkan tahap kecekapan penggunaan sumber sesebuah negara dan menjadi indeks bagi aktiviti ekonomi. Menurut pakar ekonomi Keynes, sesebuah negara yang mempunyai kadar pengangguran 4% atau kurang menunjukkan negara tersebut telah mencapai penggunaan tenaga buruh sepenuhnya. Tinjauan dibuat di sesetengah negara di mana pengangguran dianggarkan daripada data jumlah yang mencari pekerjaan melalui pejabat kerajaan atau jumlah yang menerima pampasan pengangguran. Atribut utama pengangguran. Terdapat 3 atribut utama dalam isu pengangguran iaitu atribut pengangguran berkitar, atribut pengangguran geseran atau normal, atribut pengangguran berstruktur. Atribut atau corak pengangguran bagi geseran dan berstruktur terjadi meskipun di dalam keadaan ekonomi yang baik. Atribut pengangguran berkitar ini berlaku apabila berlakunya kemelesetan ekonomi negara dan akan berkurang jika berlakunya perkembangan ekonomi. Menurut ahli ekonomi mentafsirkan, pengangguran berkitar ini adalah akibat daripada jumlah permintaan tenaga kerja yang berkurang, yang mana ia akan menyumbang kepada kitaran perniagaan. Pengangguran berstruktur pula merupakan pengangguran jangka panjang yang berlaku disebabkan oleh geseran ekonomi yang berpunca daripada peningkatan teknologi, persaingan dan penggubalan polisi kerajaan. Sebagai contoh, di dalam perkembangan teknologi komunikasi yang mana pada dahulunya menggunakan telegraf iaitu dengan menggunakan signal elektrik bertukar kepada telefon pintar yang menggunakan jaringan satelit atau internet. Akhir sekali, atribut pengangguran geseran berlaku hasil daripada peralihan pekerjaan di dalam ekonomi. Geseran ini merujuk kepada pekerjaan yang memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka untuk mencari pekerjaan baru atau lepasan graduan yang baru pertama kali memasuki pekerjaan atau pekerja yang akan berpencen ataupun penganggur yang ingin memasuki semula alam pekerjaan. Seterusnya, kesan peningkatan kadar pengangguran kepada ekonomi di Malaysia. Pengangguran yang terjadi dalam sesebuah negara akan memberi kesan kepada ekonomi negara. Kesan yang pertama adalah mengurangkan keluaran negara apabila banyak tenaga buruh yang menganggur di mana pengeluaran dari beberapa sektor ekonomi akan berkurangan serta mengakibatkan keluaran negara juga akan berkurangan. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara di mana kadar pengangguran yang tinggi akan menjejaskan prestasi pertumbuhan ekonomi dan pembaziran sumber pengeluaran yang menjurus kepada pengeluaran output yang rendah daripada output prestasi. Kesan yang kedua adalah menurunkan taraf hidup penduduk di Malaysia. Taraf hidup penduduk di sesebuah negara dapat diukur dengan menggunakan pendapatan per kapita. Jadi apabila terdapat banyak tenaga buruh yang menganggur, maka keluaran negara kasar akan berkurangan sekaligus akan mengurangkan pendapatan per kapita serta akan merendahkan taraf hidup penduduk. Yang ketiga adalah mengurangkan pendapatan negara. Pendapatan dan keuntungan pengusaha akan berkurangan apabila kadar pengangguran tinggi. Hal ini mengurangkan jumlah cukai pendapatan dan cukai keuntungan syarikat yang dipungut oleh kerajaan sekaligus mengurang pendapatan negara. Pengangguran juga menyebabkan buruh kehilangan pekerjaan dan secara tidak langsung menyebabkan kutipan cukai pendapatan berkurangan. Yang keempat, melambatkan proses pembangunan negara. Kemudahan infrastruktur yang diperlukan tidak dapat disediakan bagi menjana pertumbuhan ekonomi apabila pendapatan negara berkurangan yang menyebabkan proses pembangunan negara menjadi lambat.
Kadar pengangguran yang tinggi juga menyebabkan ekonomi tidak dapat beroperasi pada tahap yang maksimum. Yang terakhir, meningkatkan kadar kemiskinan. Peningkatan kadar pengangguran yang tinggi akan meningkatkan juga kadar kemiskinan. Maka kerajaan merancang beberapa program untuk mengatasi masalah kemiskinan, di mana ia akan menjejaskan usaha kerajaan juga untuk memajukan negara. Teori dasar awam di dalam isu pengangguran. Di dalam konteks pengangguran yang berlaku di negara ini, terdapat dua teori dasar awam yang dapat dirujuk, iaitu teori institusional dan teori rasional. Teori institusional. Teori ini wujud apabila proses pembuatan dan pelaksanaan dasar awam ditentukan oleh aktor utama, iaitu institusi-institusi politik seperti Parlimen, Kongres, Presiden, Perdana Menteri, Kerajaan Pusat, Negeri dan Tempatan, parti-parti politik dan seangkatannya. Tambahan itu, dari sudut institusi kerajaan, dasar awam didasari berdasarkan tiga elemen yang berbeza. Yang pertama, dasar awam mempunyai legitimasi dan obligasi. Yang kedua, dasar awam bersifat menyeluruh. Dan yang terakhir, dasar awam bersifat monopoli dan boleh mengenakan paksaan. Teori rasional. Teori ini juga dapat dirujuk dalam konteks pengangguran, yang mana pelaksanaan dan penggubalan dasar awam mengambil kira kepentingan dan pertimbangan daripada semua pihak. Sebagai contoh, jika dilihat situasi ekonomi Malaysia pada masa kini, kerajaan turut memberi insentif kepada golongan penganggur bagi membantu mereka menjalani kehidupan harian mereka, meskipun pada hakikatnya golongan ini tidak menyumbang kepada input pendapatan negara. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi saya akan teruskan pembentangan ini berkenaan langkah yang diambil oleh kerajaan bagi mengatasi isu pengangguran disebabkan wabak COVID-19. Jadi dalam menangani isu pengangguran di Malaysia, kerajaan telah mengaplikasikan pendekatan berbentuk bottom up dalam pembuatan dasar awam, yang mana kerajaan telah membuka peluang kepada stakeholder untuk turut ikut campur tangan. Ini adalah merujuk kepada Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, Penjana Kerjaya, yang mana inisiatif tersebut memerlukan agensi sektor awam seperti PKSU dan beberapa agensi awam dan swasta yang lain untuk turut membantu memberi kemudahan kepada golongan yang terlibat. Penjana Kerjaya dirangka bertujuan untuk merangsang peningkatan peluang pekerjaan di Malaysia sejurus bagi menangani isu pengangguran dan menjaga kebajikan serta kesejahteraan rakyat. Seterusnya, kerajaan juga telah memperuntukkan 5 bilion untuk satu program subsidi upah, yang mana majikan yang terlibat menerima subsidi boleh melaksanakan pengurangan hari bekerja dalam seminggu, tetapi dengan persetujuan bersama oleh pihak pekerja. Tambahan itu, bagi pekerja yang diberikan notis cuti tanpa gaji, mereka layak menerima subsidi secara terus, iaitu hanya bagi sektor pelancongan dan perniagaan yang dilarang beroperasi sepanjang tempoh PKPB. Usaha kerajaan ini adalah bertujuan untuk membantu mengurangkan beban risiko keuangan kepada para majikan sejurus bagi mengelakkan kehilangan pekerjaan yang akan meningkatkan kadar pengangguran di Malaysia. Seterusnya, bagi membantu pekerja daripada sektor ekonomi gig atau freelancer, sebagai contoh GrabCar, Foodpanda, Lalamove dan seangkatannya, kerajaan turut memberi bantuan berbentuk caruman Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri (SKSPS). Akhir sekali, Bank Negara Malaysia juga telah menyediakan bantuan bayaran balik pinjaman bersasar moratorium. Terdapat 4 kategori yang diperincikan di bawah inisiatif Penjana Kerjaya, iaitu pertama, inisiatif perantis ataupun My Apprentice. Kategori ini menyediakan insentif kepada para majikan yang mengambil pekerja tempatan dalam kalangan lepasan sekolah dan graduan sebagai perantis. Kedua, insentif pengambilan pekerja atau Hire Malaysia. Di dalam kategori ini terdapat 3 jenis kategori yang diperincikan, iaitu insentif pengambilan pekerja tempatan di bawah umur 40 tahun, insentif pengambilan pekerja tempatan berumur 40 tahun sehingga 60 tahun, insentif pengambilan pekerja tempatan dalam golongan mudah terjejas seperti orang kurang upaya ataupun pekerja yang kembali bekerja program Return to Work. Ketiga, bantuan mobiliti. Bagi kategori ini, kerajaan memberi bantuan bayaran secara one-off kepada pekerja melalui majikan yang berpindah dari lokasi tempatan pemanfaatan pencari kerja. Keempat, program latihan. Untuk kategori ini, kerajaan telah menyediakan satu program latihan bertujuan untuk melatih semula pekerja, reskilling dan upskilling berdasarkan keperluan majikan yang diambil di bawah kategori kedua, iaitu insentif pengambilan pekerja atau Hire Malaysia.
Dalam usaha menangkis isu pengangguran di Malaysia, antara cadangan dan penambahbaikan yang dapat dilakukan oleh pihak kerajaan. Pertama adalah dengan mengurangkan pengambilan pekerja asing. Ini adalah kerana kecenderungan pihak majikan yang mahu memonopoli keuntungan di mana kadar upah yang perlu diberikan adalah lebih rendah jika berbanding pekerja tempatan. Justru itu, kerajaan Malaysia haruslah menguatkuasakan mekanisme kawalan pengambilan pekerja asing secara telus dan memberikan insentif seperti rebat cukai tahunan kepada majikan yang berjaya mengambil pekerja tempatan sepenuhnya. Tambahan itu, bagi majikan yang cenderung mengambil pekerja asing, kerajaan boleh mengenakan cukai yang lebih tinggi kepada institusi perniagaan mereka. Selain itu, bagi konteks usahawan, kerajaan boleh memberikan pengecualian cukai terutamanya buat golongan usahawan yang baru berjinak memulakan perniagaan. Usaha ini bertujuan untuk menggalakkan usahawan Malaysia untuk terus giat berusaha dalam menyumbang produktiviti pendapatan negara. Pengecualian cukai yang diberikan adalah antara 1 hingga 5 tahun. Usaha ini adalah bertujuan untuk merancangkan lagi sektor pekerjaan di Malaysia selain dapat meningkatkan kadar ekspor dan juga pendapatan negara sejurus bagi mengekang isu pengangguran di masa hadapan kelak. Seterusnya, pihak kerajaan juga hendaklah mengukuhkan sistem pendidikan yang berorientasikan kemahiran fundamental bagi membolehkan lepasan graduan di Malaysia cekak dalam pengaplikasian amali di alam pekerjaan kelak. Ini adalah kerana rata-rata pendidikan yang diterapkan hanya memfokuskan aspek teori semata-mata. Sebagai tamsilnya, kemahiran komunikasi interpersonal iaitu interaksi seseorang individu dengan individu yang lain. Kemahiran tersebut amatlah penting bagi membolehkan mereka menonjol dalam erti kata lain sebagai satu garis ukur aset kemajuan pemacu negara. Didaksinya, usaha dan cadangan penambahbaikan berterusan hendaklah diimplementasikan oleh pihak kerajaan bagi memastikan isu pengangguran di Malaysia mencapai pencapaian sifat sebagai satu transformasi baru buat negara. Oleh itu, orang ramai dan juga kerajaan Malaysia sendiri hendaklah sebulat suara berusaha memastikan ajakan paradigma ini tercapai demi kesejahteraan dan kemajuan negara yang berkekalan. Sekian daripada saya, terima kasih. Secara kesimpulannya, ianya memerlukan pelibatan daripada semua pihak untuk menangani masalah pengangguran yang semakin meningkat di negara ini. Kerajaan juga telah memperkenalkan beberapa bantuan dan inisiatif dan usaha ini sedikit sebanyak telah membantu rakyat yang menganggur dalam menghadapi masalah ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.